Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang bersifat dengan Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Ghafur, kita dapat menyambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah. Kita sambung baca buku kita ini ikhwan pada muka surat ke-13. Kita baca buku ini daripada kita awal terima musibah Covid sampai Covid nak habis, buku tak habis-habis lagi. Begitulah panjang dan detailnya buku kita ini. Pada muka surat 13, penulis membawa kepada kita ayat Al-Quran. Betul ya Bali? Betul ya? Penulis membawa kepada kita ayat Al-Quran. Kata dia, Allah Ta'ala berfirman, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami pecahkan mereka di dunia itu menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan hikmah, dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Penulis membawa ayat ini untuk menyokong tajuk beliau, iaitu pada muka surat 12, tajuk besar, hiburan bagi orang sakit dan terkena musibah. Maka penulis nak menjelaskan dahulu pada kita bahawa ujian itu pasti akan berlaku pada kita. Ayat yang kita baca sebelum ini, Al-Anbiya 35 pun Allah menyebut demikian, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Kami akan uji manusia dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu ujian. Kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Datang ayat Al-A'raf 168 ini, lagi sekali Allah jelaskan. Allah kata, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. Kami akan pecahkan di atas muka bumi ini menjadi beberapa golongan daripada umat. Qata' bermakna potong. Kami akan potong mereka. Wa qatta'nahum, kami akan pecah mereka. Kami tak akan bagi mereka jadi umat yang satu. Macam Yasin kata, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sampai akhirat pun Tuhan kata, kami pisahkan manusia. Mujrim duduk sebelah, mukmin akan duduk sebelah. Kami tak akan bagi duduk setempat. Antara al-khair dengan asyar kami tak akan letak setempat. Kami akan pecah, kata Allah. Macam mana kami pecah mereka itu? Dengan wabalawnahum, dengan kami uji mereka. Uji dengan apa? Bil hasanati wasayyiati. Kami uji mereka dengan al-hasanat. Al-hasanat dibaca dengan plural. Kami uji mereka bukan dengan satu kebaikan, dengan banyak kebaikan. Nikmat masuk. Tetapi dalam nikmat itu, nilai nikmat itu adalah nilai ujian. Wasayyiati juga dibaca dengan plural. Bukan satu keburukan. Lepas satu. Baik. Hasil daripada mereka diuji ini, kata Allah, la'allahum yarji'un. Kami nak lihat mereka kembali pada kami. Hasil kita diuji, kita akan kembali pada Allah.
Maka Allah katakan kita kembali pada Allah Ta'ala ini dengan dua cara, dengan dua nilai. Satu nilai as-salihun, lagi satu nilai duna zalik. Kita akan merujuk kembali pada Allah sebagai orang saleh, orang baik-baik, mengambil iktibar, pelajaran. Dan lagi satu, kembali pada Allah tanpa jadi orang saleh. Dengan al-hasanat, kita jadi orang tidak saleh. Dengan as-sayyi'at, kita jadi tidak saleh. Tak dengar? Okey. Tua macam inilah suara. Dulu muda kuat. Dulu muda tak cakap pun orang dengar. Kalau tua-tua ni cakap pun orang tak dengar. Baik. Ini di antara ayat yang sangat sempurna. Tengok di bawah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala menafsirkan, kami menguji mereka dengan kemudahan dalam kehidupan dan dengan kesenangan dunia serta kelapangan rezeki. Inilah yang dimaksudkan dengan kebaikan-kebaikan, yakni dengan al-hasanatu yang Allah sebutkan dalam ayat. Sedangkan yang buruk-buruk, as-sayyi'atu, adalah kesempitan dalam hidup, kesulitan, musibah serta sedikitnya harta. Adapun la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, iaitu kembali taat kepada Rabb, agar kembali kepada Allah dan bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Itu kata Imam At-Tabari dalam tafsir dia, tafsir At-Tabari. Ikhwatul iman, a'azakumullah, dalam dua ayat ini kita dapati bahawa ayat Al-Anbiya 35 dan Al-A'raf 168, kita dapati bahawa hidup kita di dunia dengan ujian tak dapat dipisahkan. Kalau kita bersungut kerana kita diuji, bermakna kita bersungut untuk hidup. Kita nak hidup di atas nama tak diuji, bermakna tidak ada. Kerana dunia tempat diuji, bukan akhirat. Akhirat adalah yaumul jaza, hari diberi pembalasan. Maka ujian Tuhan datang dalam dua keadaan, al-hasanat dan as-sayyi'at, yang baik dan yang buruk. Dalam Al-Anbiya Allah kata diuji mereka, wa balawna, kami uji mereka, kata Allah, wa nabluukum, kami uji kamu, bisyarri wal khairi. Bisyarri wal khairi, sebagai apa? Sebagai suatu fitnah. Kami akan tes kamu supaya kebaikan dan keburukan itu menjadi suatu fitnah kepada kamu. Allah uji kita. Orang baik diuji, orang jahat diuji. Cuma ikhwan, kita kena kenal apa itu al-hasanat dan apa itu as-sayyi'at. Itu saja. Kerana natijah daripada ujian al-hasanati, kita dapat kebaikan-kebaikan itu, kita kembali pada Allah, natijah dia kita akan jadi as-salihun, orang-orang saleh. Kalau as-sayyi'at itu masuk dan kita tak kenal dia, natijah dia kita akan jadi lawan kepada as-salihun, yang Allah kata duna zalik, kebalikan daripada as-salihun. Karena itu ikhwan, macam mana nak jadi satu orang tu dengan ujian dia jadi orang saleh atau dia jadi orang tak saleh? Di ujung ayat itu Tuhan kata la'allahum yarji'un. Yang Tuhan nak la'allahum yarji'un. Kita mampu tak mampu nak pergi ke situ, itu masalah kita. Kembali kepada Allah, kembali pada Allah. Saya bagi suatu contoh yang pernah saya sebut, suatu contoh. Hadis Bukhari, hadis daripada Jabir. Nabi kata ada dua benda kalau kita buat dalam hidup kita, Nabi kita tak akan menyesal. Tak akan menyesal. Apa-apa dalam hidup kita wujudkan dua benda ni. Nabi kata kamu tak akan menyesal. Tak akan menyesal. Apa dia? Nabi kata istikharah dan musyawarah.
Istikharah dan mesyuarat. Bahasa kita lah ni, mesyuarat ni mungkin kita kata mengambil pandangan orang lain. Dua benda tu. Apa keputusan kita nak buat, keputusan penting dalam hidup, jangan buat tanpa istikharah dan jangan buat tanpa meminta pandangan orang lain. Artinya kita jangan bertindak atas nafsi-nafsi diri sendiri. Saya fikir benda ni baik, so saya nak buat, tanpa kita minta pandangan yang lain. Mungkin tepat, tapi kalau kita istikharah dahulu, kalau kita musyawarah dulu, Nabi kata tak akan menyesal. Kamu tak akan menyesal. Andai kata sesudah kita istikharah, kita mengambil keputusan, katalah dia tak tepat, penyesalan tak akan datang dalam hati kita. Kenapa? Kerana istikharah ini kita rujuk pada Tuhan. Kita kembali pada Tuhan. Dan kalau kita tengok perkataan yang ada dalam doa istikharah yang Nabi ajak kita itu sangat dahsyat. Maka Nabi bagi nasihat dalam kisah apa? Dalam hadis Bukhari, Nabi kata siapa yang nak kahwin, istikharah. Sampai Nabi sebut lagu tu, bila orang pinang kamu, istikharah. Kamu nak meminang orang, istikharah. Maka saya katakan, ikhwan, saya ulang perkataan saya balik, hatta sampai pada peringkat kalau kita nak kawan dengan satu orang pun, atau kita nak putus dengan satu orang, istikharah, mesyuarah. Jangan bertindak sendiri, nanti kita akan menyesal. Banyak ayat Quran kata kepada kita kan, di antaranya dalam surah Al-Hujurat, surah yang mengajar nilai peradaban. Nilai peradaban, surah Hujurat. Allah Ta'ala kata supaya kamu tidak menghukum satu puak dengan tanpa ilmu dan kamu akan kena penyesalan. Istikharah. Kita kembali pada Allah. Kita minta Allah yang memilih untuk kita. Allah memutus untuk kita. Ayat mata kita turun macam mana sekalipun, istikharah kepada Tuhan. Istikharah. Kenapa? Kenapa kita disuruh istikharah? Kerana ayat ni kata la'allahum yarji'un. Tuhan nak kita kembali pada dia. Maka apa Nabi sebut dalam doa yang pernah kita bincang di sini, dalam doa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi kata apa? Nabi kata, Rabbi a'inni wa la tu'in alai, wansurni wa la tansur alai, wamkurni wa la tamkur alai, Rabbi ja'alni laka syakkara, laka zakkara, laka rahaba, laka mitwa'a, laka mukhbita, ilaika awwaha muniba, Rabbi taqabbal taubati, waghsil haubati, wasaddid lisani, wahdi qalbi, wa ajib da'wati, waslul sakhimata sadri. Maka Nabi minta apa kepada Tuhan? Ilaika awwahan muniba. Kau jadikanlah aku ini Tuhan, bila apa-apa jadi dalam hidup aku kembali pada Engkau. Yes, aku kembali pada Engkau. Aku merujuk dengan Engkau. Kita ambil uduk, kita semayang, kita mengadu ke Tuhan, minta Tuhan memilih untuk kita. Dan mungkinkah Tuhan teragak-agak memilih, tersilap memilih? Takkan ada, tidak akan ada. Tuhan akan memilih yang terbaik untuk kita. Karena itu ikhwan, bila berlaku musibah, Tuhan nak kita kembali pada dia. Dan itulah nikmat yang paling akbar. Nanti kita baca dalam Riyadhus Salihin, dalam bab taubat. Dalam bab taubat, Nabi cerita macam mana Tuhan suka kita kembali pada dia. Nabi buat contoh apa? Pengembala naik unta, sarat dengan makanan, berjalan di padang pasir, letih, berehat di bawah satu pohon, bersandar. Letihlah dia. Sandar, pejam mata, terlelap Ustaz. Macam kita dengar kuliah, terlelap Ustaz. Musafir lah tu. Terlelap Ustaz. Jaga. Jaga. Apa jadi pada dia? Unta hilang. Buka-buka mata, yang nampaknya hanyalah keluasan Sahara. Padang pasirnya luas. Dia sorang-sorang lah. Gelabah tak tahu nak habaq. Gelabah tak tahu nak habaq. Pakcik boleh bayang pakcik, habis-habis sembahyang kita keluar, motor tak ada.
Bukan kata motor tak ada, kasut tak ada pun kita cemas. Dia mula nak keluar bahasa asal Pulau Pinang, kam tu demai dah. Kalau kam sungguh depa ni, astagfirullahalazim. Katu baru kasut hilang, kereta ada, kunci kereta ada, motor ada, helmet ada, kasut hilang. Ini Arab, unta dengan barang safar itu hilang. Sedihlah dia, dalam duk sedih-sedih itu pun tersandak, duk menangis-menangis, terlap. Buka mata, unta tu cuai mas ketul. Unta tu dia nampak jalan mas. Dia punya seronok lah. Dhalla safar, orang yang tersesat ketika safar ni punya seronok. Asyaddu farhah, seronok tu terlampau, punya seronok sampai dia terkeluar kata yang salah. Dia terkata pada Tuhan, disyukur pada Tuhan, dia kata, wahai Tuhan, ana rabbuka wa anta abdi. Dia kata, engkaulah hamba aku, akulah Tuhan kau. Tersilap cakap tu pasal apa? Seronok. Maka Allah suruh bagi tahu kat Nabi, Allah kata, wallahu asyaddu afrah, Allah lebih seronok bila hamba tu kembali pada dia daripada orang yang hilang unta, berjumpa dengan unta sampai tersilap cakap. Maka Tuhan tak kira tu dosa kan. Bila kita mai kembali pada Tuhan, punya seronoknya Tuhan, maka Tuhan jawab pada kita apa dia? Allah kata, qad ghafartu laka fala ubali. Punya seronoknya Tuhan sampai Tuhan kata, aku ampun semua dosa hang, aku tak peduli apa hang buat. Tak usah duk bentang dia pernah syirik ke, tak usah duk bentang dia pernah buat bid'ah ke, tak usah duk bentang dia pernah buat apa. Tuhan kata fala ubali, aku tak peduli apa. Lah ni aku nak ampun dia pasal dia mai kat aku. Pasal tu bila Allah bagi musibah, Tuhan kata la'allahum yarji'un. Hampa kena kembali kat aku dulu. Hampa kena mai kat aku. Bila ada masalah, mai ke Tuhan dulu. Tadah tangan doa. Kerana bila kita berdoa, Allah suruh Nabi dia habaq kepada kita, fa inni qarib, aku dekat dengan apa. Bila kita salat, kita sujud, apa Nabi kata? Dalam sujud kita dekat dengan Tuhan. Kembali ke Tuhan. Kita boleh menangis pasal kita manusia, kita ada air mata. Kalau ada air mata tak menangis pun membaziak juga. Air mata tu tak menangis, tak pakai, menangislah juga. Menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, engkau menangis anak engkau mati? Kau menangis ya Rasulullah, ayat mata turun? Ya. Nabi kata, siapa yang tidak mengasihi, dia tak ada rahmah, dia tidak akan dikasihi. Nabi kata, Tuhan marah bukan kerana ayat mata, tapi kerana lisan kita bercakap tak redha pada Tuhan. Karena itu ikhwan, bila apa-apa jadi dalam hidup kita, musibah dan sebagainya, kita mesti kembali pada Allah Jalla wa'ala. Penulis kata, hikmah dan faedah adanya penyakit. Ini satu daripada ujian Tuhan, penyakit. Ujian Tuhan itu adalah penyakit. Dari ayat-ayat di atas kita tahu bahawa berbagai macam penyakit itu merupakan bahagian dari cubaan. Ini termasuk daripada as-sayyiati, cubaan Allah yang diberikan pada hambanya, dan dia merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan hikmah Allah Ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku yang sedang sakit atau yang sedang tertimpa musibah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan sesuatu, baik itu takdir kauni ataupun syar'i, melainkan di dalamnya terkandung kebaikan dan rahmat bagi hambanya. Di dalam cubaan sakit ini terkandung hikmah yang amat besar yang tidak mungkin bisa dinalar oleh akal manusia. Sama ada takdir kauni, takdir bersifat Tuhan menjadikan alam semesta, galaksi yang besar ini, ataupun syar'i, Allah buat takdir dalam bentuk hukum hakam syariat dia. Dalam hukum hakam syariat yang Tuhan buat, ada larangan itu, ada suruhan itu juga ujian. Sehari semalam 5 waktu kena sembahyang, itu adalah ujian. Perkara ni jangan buat, itu adalah ujian. Itu dipanggil takdir syar'i. Allah telah mentakdirkan, mengqadhakan hukum syarak kepada kita. Dan Allah juga telah mentakdirkan kepada kita kauniyah, alam semesta ini.
yang berjalan di atas sunnatullah, matahari naik, matahari turun ikut masa dia, bulan terbit waktu malam, bintang keluar, ini semua kauniyah. Semua ini Tuhan guna untuk uji kita. Tuhan guna untuk uji kita. Agama yang Tuhan bagi pada kita ni adalah ujian. Pasal itu ada orang rasa agama itu musibah dalam hidup dia. Ada orang akan rasa agama tu rahmah dalam hidup dia. Dan kita beberapa kali kita katakan ikhwan, ada orang tidak tahu agama itu nikmat dalam hidup. Yang dia tahu nikmat BMW, Alphard, itu nikmat. Dapat estima, itu nikmat. Boleh semayang sehari semalam 5 waktu, dia tak tahu itu nikmat. Boleh duduk dalam masjid. Kita duduk daripada waktu maghrib sampai waktu isyak, tunggu waktu isyak, intizar as-salah. Apa Nabi kita dalam hadis? Kalau wuduk kita ada di badan, kita tunggu. Buatlah apa aktiviti. Tilawatul Quran ke, zikrullah yang sahih daripada Nabi, bagi kita majlis ta'lim, duduklah masjid. Sementara memenuhi waktu isyak tu, in between tu, kita buat lagu ni, kita jaga wuduk kita semua. Apa Nabi kita? Allah hantar satu malaikat. Malaikat itu akan kata kepada kita, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ampunkanlah dosa dia, sampai masuk waktu isyak. Ada orang tidak tahu ini nikmat. Ini nama dia barakah. Kita didoakan oleh al-muqarrabun, oleh malaikat yang cukup dekat dengan Tuhan, makhluk yang tak pernah berdosa dan tak akan buat dosa, yang mereka taat kepada Allah, mereka ibadat pada Allah tanpa bosan, tanpa jemu, siang malam pagi petang mereka ibadat. Kita duduk in between macam ni aja, tak apalah, lena pun lena, tapi jangan niat lena, niat iktikaf lah. Niat lena tak ada, tapi terlena. Macam orang tua-tua kan, umur macam pakcik, letih, berkebun, bersawah, siang-siang potok getah, torah getah, main mengaji, terlena. Pakcik biasa lena dalam pengajian. Alhamdulillah. Pakcik jujur mengaku. Lain tak mau mengaku, pakcik mengaku. Alhamdulillah. Walaupun kita lena, malaikat kata, ya Allah, ampunkan dosa dia. Pasal apa? Dalam hati dia nak tunggu waktu sembahyang. Dia dengan wuduk duk ada. Ini nikmat. Sebahagian orang tak dibukakan mata hati dia untuk mengenal nikmat kurnia daripada Tuhan. Penulis kata, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah. Namun akal kita sangatlah terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Sedangkan sinar lampu yang sia-sia tidak ada artinya, sebagaimana sinar lampu yang sia-sia tidak ada artinya di bawah sinar matahari. Dan ini pun hanya gambaran sahaja, yang sebenarnya tentu lebih dari sekadar gambaran ini. Ibn Qayyim kata tentang Allah Ta'ala menjadikan rahmah dan hikmah atas ujian kita ni. Atas ujian kita ni, kita macam tahu ikhwan, kita tahu satu benda, kita tak pernah minta mai ke sini, hak tu kita confirm. Allah yang pilih kita. Yang pilih kita ni siapa dia ikhwan? Al-Ali, yang maha tinggi. Yang pilih kita untuk mai ke dunia ni siapa dia? Al-Alim, yang maha mengetahui. Yang pilih kita mai ke sini siapa dia ikhwan? Al-Hakim, yang maha bijaksana. Yang pilih kita mai ke sini siapa dia ikhwan? Al-Azim, Al-Qahhar, Al-Matin, Al-Qawi, Al-Jabbar, Zul Jalali wal Ikram. Kata Tuhan, aku tak pernah minta mai ke sini. Dia pilih dengan kesempurnaan yang dia miliki. Mungkinkah pilihan dia salah untuk kita mai ke sini? Kita mai ke alam ni? Jodoh antara mak kita dan pak kita melahirkan kita, Tuhan tersalah? Tuhan pun sebenarnya bukan nak bagi mereka jodoh. Hari itu jadi jodoh macam mana pun, Tuhan pun tak perasan. Tak mungkin. Ini bukan kebetulan, ini suratan, ini takdir. Dulu ada apa nama dia? Remy, Kenny, Martin.
Kenny Remy Martin, suratan atau kebetulan. Ya, bukan surah Qamar tau ni, Nabi buka surah Qamar pula. Dia kata hidup ni suratan atau kebetulan. Tak. Tuhan surat. Kita macam ni, kita jadi anak ketiga, anak keempat, anak sulung, anak bongsu, anak tengah, Tuhan yang pilih. Dengan pekerjaan kita, kemampuan kita, kesihatan kita, Tuhan yang pilih. Dan pemilihan Tuhan ni bukan semalam, 50,000 tahun sebelum langit dan bumi dibuat. Dalam hadis Muslim, disimpan pilihan itu di tempat yang sangat indah dan terpelihara, Lauh Mahfuz. Siapa pun tak tahu. Maka Allah mentakdirkan apa yang dia qada, dia takdirkan. Dia ada ukuran dia, ada takaran dia. Sampai masa yang diqada dilahirkan, dikeluarkan, manusia nampak. Maka Allah pilih musibah pula datang dalam hidup kita, bukan kebetulan. Tuhan yang buat suratan ini. Untuk apa, ikhwan? Di situ kata Imam Ibn Qayyim, ada suatu rahmah dan suatu hikmah. Kalau kita nak mengkaji, kalau kita nak meneroka, nak menggali, Ibn Qayyim kata akal kita akan letih. Seperti cahaya diletak di bawah matahari, akan sirnalah cahaya itu di bawah sinaran matahari. Sinaran matahari Tuhan itu, dia kata bukanlah contoh yang tepat, bukan gambaran yang tepat, tetapi itulah nama dia, hikmah dan rahmah Tuhan untuk hamba dia. Ya subhanallah, yang kita tak pernah tahu. Bila Nabi kita Muhammad sedih, terlampau sedih dengan hidup ni, dengan beberapa tragedi yang berlaku dalam hidup dia, Allah bawa dia daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa yang penuh mukjizat. Sampai di Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa biiznillah. Tuhan yang uruskan, bukan dengan kudrat manusia. Dia pun tak pernah menyangka benda ni akan berlaku pada dia. Bila sampai di Baitul Maqdis, sampai di Masjid Al-Aqsa, Allah Ta'ala angkat dia naik ke atas, Mi'raj, naik ke atas, menembusi langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Maka apa Tuhan kata dalam ayat dia kepada Nabi Muhammad? Tuhan kata, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan itu telah kami berkahi di sekelilingnya, haulahu, dan kami nak mempertontonkan kepada hamba kami tentang ayat-ayat kami, kebesarannya kami miliki, hikmah dan rahmah. Dia naik daripada Al-Aqsa tu menembusi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai Sidratil Muntaha. Betul pakcik? Sampai langit ke-7 ke ke-9 pada malam Mi'raj. Pakcik, I ask you, 7 sajalah, 9 tu merepek lah. Tu pun hangguk juga. Tapi nak sampai Sidratil Muntaha. Muntaha bermakna tak lepi dah. Intaha, kesudahan dia. Takat tu je Allah nak bagi dia tengok. Maka Allah cerita pada ayat 44 dalam surah Al-Isra, kebesaran yang Tuhan pertontonkan kepada Muhammad. Ya subhanallah. Hak tadi ni kedukaan yang ahli sirah kata apa? Itu dipanggil Amul Huzni. Itulah tahun yang paling sedih dan luka, paling pilu untuk Nabi Muhammad sepanjang hidup dia sebagai seorang Nabi. 13 tahun, 12 tahun, masuk tahun ke-13 dipanggil Amul Huzni. Hantar para sahabat pergi ke Habasyah, tindakan-tindakan berlaku Quraisy kepada dia pun dia tahan lagi. Tapi di ujung masa nak dakwah itu, balik daripada Taif tu, itu benar-benar dikatakan Amul Huzni, tahun yang betul-betul sedih. Kesedihan itu terpampang dalam doa yang dia baca di bumi Taif. Allahumma inni ashku ilaika, ya Allah, aku mengadu pada Engkau, ya Allah. Dha'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Dahsyat ikhwan. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni?
Oh dahsyat ya Allah. Tuhan, aku mengadu pada Engkau ya Allah. Lemahnya kemampuan aku ya Allah, dan sikitnya daya yang aku miliki. Betapa manusia telah memandang aku hina sehina-hinanya. Dia Rasulullah, orang pandang dia hina. Sampai tahap orang pandang dia hina, sampai dia mula terasa. Ya Allah, ya Tuhan. Tu Ustaz Nan boleh fikir, Ustaz Nan, orang kata ke kita, sampai tahap mana dia kata sampai kita terluka. Pakcik boleh bayang pakcik? Dia kata, dia kata ke hang, biasalah dia melawak. Walaupun dia kata, tapi kita boleh andai kata dia melawak. Dia belakang hang, dia kata lagu ni, biasalah orang Penang mana tak ada perangai lagu tu. Bermakna kita tak rasa lagi. Tapi dia kata sampai kita mula terasa dan luka menyelit di hati. Apa yang dia kata? Saya fikir takkan sekadar dia kata biasa. Memang dia pakai ayat yang paling menggambarkan kebencian, hasad, dengki, ketidaksukaan dia pada orang tu. Dia keluarkan daripada lubuk hati. Kerana dia keluar daripada lubuk hati, tempat yang dituju juga di hati orang tu, tak kena. Seorang Nabi tak pernah rasa dengan apa umat buat ke dia. Tambah-tambah Muhammad salawatullah wa salamuhu wa ridwanuhu alaihi. Tak ada dia nak rasa. Tapi dia keluar daripada Taif, 10 hari dia duduk di sana, dia rasakan macam setahun. Tak ada tangan ke Tuhan. Seorang Nabi tak ada tangan ke Tuhan, terasa dengan sikap umat pada dia. Allahumma inni ashku ilaika. Dia tak mengadu kat bini dia, dia tak bagi tahu dekat isteri-isteri dia, Tuhan, kepada Engkau aku adu Tuhan. Dha'fa quwwati, betapa kekuatan aku dah jadi lemah. Ya Allah, ya Tuhan, kekuatan dia dah mula jadi lemah. Wa qillata hilati, pikiran aku nak merancang ya Allah dah jadi sikit. Aku dah tak boleh fikir dah Tuhan. Seorang Nabi sampai tahap tu. Wa hawani ala nas, betapa aku sangat terasa dengan penghinaan daripada Tuhan. Anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi. Kaulah Tuhan pada orang yang lemah, kaulah Tuhan aku ya arhamar rahimin. Kaulah yang paling penyayang ketika mereka hina aku. Sangat-sangat amul huzni. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kita ni janganlah buat ke orang metaratu, ikhwan. Dalam persahabatan kita, jangan buat sampai orang terasa. Kerana bila luka ni nak ubat susah, ikhwan. Susah nak ubat. Pasal itu kita jadi macam Nabi. Jadi macam Nabi. Pasal itu kita, walaupun kita kenal para sahabat, kenal sahabat Nabi mereka ahli syurga, tapi Quran tetap kata kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tetap Muhammad. Walaupun para sahabat tu ahli jannah, tapi tempat kita ambil sumber teladan dan tuntunan, Allah kata tetap Muhammad. Kerana itu bila ini Muhammad buat, ini sahabat antara buat dan tak buat, contoh kita Muhammad, bukan sahabat. Begitulah kedudukan dia. Maka kerana itu ikhwatul iman, kata Imam Ibn Qayyim, akan lemah akal kita nak memahami hikmah dan rahmah yang Tuhan bagi kepada kita. Berbagai cobaan, ujian, penderitaan, penyakit, kesulitan dan kesengsaraan mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat banyak. Berikut ini penulis kata, saya jelaskan sebahagian kecil dari manfaat penyakit serta hikmahnya. Dia kata dia nak bincang dengan kita sikit apakah hikmah dan manfaat rahmah yang kita dapat lihat, kasih sayang Tuhan daripada apa yang Tuhan buat pada kita ni, ikhwan. Antum semua tahu, ikhwan, dalam hidup Nabi pernah jadi suatu peristiwa yang besar yang penyebab kepada turunnya surah An-Nur, dipanggil dengan cerita hadithul ifki dalam riwayat Bukhari. Hadis itu punya panjang, ikhwan. Aisyah sendiri cerita itu Z, iaitu tentang suatu fitnah yang berlaku pada Aisyah. Fitnah
dengan makna ujian yang berlaku pada Aisyah, kan? Menyebabkan Nabi, Aisyah kata selalu Nabi masuk, dia bagi salam bila aku sakit, dia manja dengan aku, dia belai aku. Tiba-tiba hari tu dia masuk, dia bagi salam, dia tanya keadaan aku macam mana, dia keluar. Aku terasa ada sesuatu yang tak kena, tapi Muhammad tak cakap. Tak cakap. Sengap ya. Sehingga satu malam Aisyah nak qada hajat, dia nak pergi buang air, dia minta seorang teman dia. Selesai, masa nak balik daripada situ, peneman dia ni jalan-jalan kaki tersandung batu. Bila tersandung batu, terus terkeluar sepatah di mulut perempuan ni. Dia kata celaka si Fulan. Celaka si Fulan, dia kata. Disebut satu nama. Aisyah kata, hang cakap ni berat ni. Hang kata celaka kat dia, berat ni hang cakap ni. Ya sahabat Harun, saya telah menunaikan janji saya. Saya hutang saya dah bayar lah. Dia tu celaka. Aisyah kata kat dia, siapa hang cakap celaka lu? Dia kata pada Aisyah, hang tak dengar cerita lagi kan? Aisyah tak cerita apa? Semua orang bercakap pasal hang Aisyah. Tengok Aisyah, orang cakap pasal apa? Cerita ni cerita betul, terjadi. Tetapi cerita itu dicerita dengan nada lain. Dengan nada lain. Tersentap jantung Aisyah. Balik ke rumah Nabi, Nabi tak cakap apa. Minta izin nak balik ke rumah dia. Balik. Dan Nabi pun selalu bila Aisyah nak balik, Nabi nanti kata takkan nak balik kot. Takkan nak tinggal abang seorang-seorang kot. Kata bila Aisyah kata nak balik, Nabi tak balik. Hai, mudahnya. Balik, pergi ke rumah, tanya mak, apa cerita sebenarnya, orang cerita pasal saya ni mak. Mak dia kata kepada dia, sabarlah Aisyah, Allah sedang uji kamu. Dan antum pun tahu cerita tu kan. Bila Allah nak membersihkan nama Aisyah di muka bumi ni, Allah turunkan surah An-Nur. Allah start dengan ayat 11. Saya nak ambil perkataan yang Tuhan sebut tu. Perkataan yang Tuhan sebut. Allah kata innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Subhanallah. Satu, Tuhan kata sesungguhnya orang-orang yang datang dengan bil ifki, dengan cerita tak betul ni, Allah kata usbatum minkum, bukan orang lain, dari kalangan kamu sendiri. Betul ikhwan. Sampai Aisyah dalam hadis Bukhari dia sebut nama. Dia kata yang paling dahsyat main isu ni, menjadi pembawa kepada isu ni, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sebut nama. Orang ni lah yang paling dahsyat. Orang ni jadi dia bawa, dia berdagang. Dia pergi tak mana dia cerita, dia pergi tak mana dia cerita, dia pergi tak mana dia cerita. Allah kata usbatum minkum, bukan orang lain Muhammad. Dia adalah orang yang dekat daripada kamu. Yang bawa cerita kamu ni orang dekat. Tapi Allah kata ke Aisyah, Allah tuju pada Aisyah, la tahsabuhu syarran lakum, janganlah kamu ingat ujian ini buruk untuk kamu, bal huwa khairul lakum, bahkan ujian ini baik untuk kamu. Ya Allah, ya Tuhan, macam mana nak faham ni? Ini Ibnu Qayyim kata tadi, hikmah dan rahmah Tuhan. Akal kita boleh jam nak faham. Yang sakit kita, yang derita kita, yang kena kita, yang seronok mereka, tapi Allah kata jangan pernah sangka dalam hati kamu aku buat buruk pada kamu. Tak, yang aku buat baik untuk kamu. Di mana kebaikan dia? Bukan sehari, ikhwan. Aisyah kata apa? Bila Nabi cakap lalu-lalu saja macam tu dengan aku jatuh sakit.
Bila aku dengar cerita ni, sakit aku berganda. Dan Nabi tak mahu tengok aku. Bila aku dengar pula orang komen pasal aku, ada yang puji aku dan ada yang kata bukanlah seorang wanita duk ada, kalau kau tak mau dia pun banyak lagi wanita Allah boleh pilih untuk kau ya Rasulullah. Luluh hati aku. Dan yang kata tu semua orang dekat. Rasa sampai ke dalam. Aisyah ini ummahatul mu'minin, ibu pada orang yang beriman. Aisyah terasa. Dan Aisyah kata masa tu aku muda, umur aku muda, sakit ke dalam. Menangis ni, kata Abu Bakar, aku tak pernah tengok anak aku menangis. Melainkan aku tengok Aisyah menangis sampai apa jadi? Luka mata dia ni, kerana halus air mata tu turun sampai luka. Nangis macam mana Ustaz ni? Air mata ni keluar pakcik sampai luka. Sebagai bapa, masuk dalam hati Abu Bakar. Kamu dia buat kat anak aku macam ni, masuk. Sampai Abu Bakar sebut apa? Bila orang bagi tahu pada Abu Bakar siapa yang orang mula mana pertama yang kata ke Aisyah ni, sebut satu nama, kebetulan orang tu Abu Bakar duk tolong dia bulan-bulan, duk bagi bantuan, sampai keluar mulut Abu Bakar, aku tak akan tolong dah dia sampai bila-bila. Dia tengok anak dia menangis sampai luka. Allah Jalla wa'ala tegur Abu Bakar. Allah tegur. Allah kata jangan Abu Bakar, jangan sebut lagu tu, sebaliknya tolonglah mereka. Turun ayat bela Aisyah, tegur Abu Bakar. Sepatutnya ayat turun tegur para pemfitnah tu. Tak, tengok nilai Quran. Nilai Quran, dia bela orang baik-baik, dia biar kawan tu hancur dalam keburukan. Tak sebut apa pun dia pasal kawan tu. Abu Bakar, jangan dah sebut lagu ni tak mau tolong orang. Biar kejahatan mereka buat. Tang kau duk tolong mereka, kau teruskan. Aisyah, kau jangan ingat ujian ini buruk untuk kau, dia baik untuk kau. Dan Quran sebut tentang alladzina ja'u bil ifki. Allah kata ada orang yang dia kerja dia memindahkan berita ini mulut ke mulut. Allah tegur. Kawannya pindah mulut ni dia bukan orang jahat. Dia cuma dengar, dia orang pertama dengar daripada orang jahat olah, dia pergi cerita. Sama macam kita lah dengar satu berita, Ustaz Nan, saya pakcik boleh buat. Kita mungkin terkejut ke apa, tapi kerana dia mula cerita, benda tu semua orang tahu. Sepatutnya dia menjadi orang dengar-dengar, dia tutup, dia tak bawa dah. Allah kata, Allah tegur orang yang bawa cerita ni. Allah kata dalam ayat dia, Allah kata laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Allah kata laula. Allah kata pasal apa Tuhan kata? Id sami'tumuhu, masa mula-mula kamu dengar cerita ni. Mula-mula kamu dengar cerita ni, kenapa Tuhan kata masa first dengar dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira, kamu tak boleh ada dalam hati kamu ingat baik pada orang beriman? Pasal apa mula-mula dengar dah kata ish tak sangkanya? Kenapa sebut benda tu? Kenapa mula-mula dengar tak boleh ingat baik kepada orang beriman? Wa qalu, kenapa tak boleh kata hadza ifkum mubin? Cerita apa ni? Kenapa tak boleh kata lagu tu? Dan kamu pergi ambil sebagai orang yang sambut berita itu, kamu kongsi dengan orang. Kenapa kamu nak jadi pembawa berita buruk kepada orang mukmin, laki-laki dan mukmin perempuan? Kenapa Tuhan kata? Apa yang kamu nak kongsi ni? Apa manfaat untuk kamu? Kamu nak kongsi apa? Tapi yang saya nak tekan di sini pada ikhwan, perkataan Tuhan pada Aisyah, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu ingat itu buruk untuk kamu. Ya Allah. Aisyah sedih berbulan. Rumah tangga Nabi hampir
goyah. Nabi tak keluar rumah. Abu Bakar pening kepala, mak dia duduk nasihat dia. Tambah sakit Aisyah. Tambah Aisyah muda masa tu. Tapi namun turun ayat. Perkataan paling sakit Aisyah kata apa? Bila Nabi masuk jumpa aku di rumah Abu Bakar, Nabi kata sepatah, kalau kau orang yang tak bersalah, Tuhan akan bela engkau. Kalau kau orang yang bersalah, kau bertaubat pada Allah. Aisyah kata, aku tak boleh bangkit dengan ayat tu. Seolah-olah aku salah. Seolah-olah aku salah. Aku tengok muka pak aku tengok muka mak aku. Lepas itu bila turun ayat ni, ayat 11 sampai 21, Nabi masuk ke rumah Abu Bakar, cerita balik pada Aisyah, Allah dah bela engkau Aisyah. Dia punya seronok, pak dia kata sepatah kat dia. Abu Bakar kata kepada anak dia, Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq ni, Abu Bakar kata kat dia sepatah, pergilah peluk Rasulullah kerana ayat ni dah turun. Apa Aisyah jawab? Aku tak akan peluk siapa hari ni. Aku akan kembali ke Tuhan aku. Rasa tu duk ada. Aku tak mau peluk Rasulullah hari ni. Aku tak mau peluk Rasulullah. Aku nak pergi pada Tuhan aku. Dilema rumah tangga Rasulullah kerana mainan mulut manusia. Yang Allah kata manusia itu dari kamu. Ya subhanallah. Tapi Allah kata pada Aisyah, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan pernah ingat, jangan pernah sangka, jangan pernah kira apa yang Tuhan buat kepada kamu ni buruk. Bal huwa khairul lakum. Benda ni baik untuk kamu. Nanti Tuhan kata apa? Akan sampai masa dia, likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi, yang start benda ini, yang mula-mula olah benda ini, masing-masing daripada mereka akan tanggung usaha mereka sendiri. Kalau tak sempat di dunia, maka Tuhan ada urusan di hari akhirat. Maka Allah kata sepatah kepada orang ini, Allah kata apa? Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun. Kamu mula bercakap, ikut dan keluar di mulut kamu, ikut dan kamu nak olah, sedangkan kamu tak ada ilmu yang betul. Allah kata ingat, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu ingat benda ni sangat ringan, di sisi Allah benda ni sangat besar, kerananya kamu mai adalah maruah isteri Rasulullah. Aku kira sungguh dengan hampa. Cakap ikut suka nak olah. Karena tu ikhwatul iman, apa yang penulis kata kepada kita ini adalah benar. Daripada situ kita terbentuk as-salihun ataupun duna zalik. Kita jadi sebaliknya. Ikhwan, saya nak kongsi sedikit dengan antum apa yang para ulama kita sebut tentang apa dia? Bila musibah, ujian masuk dalam hidup kita, kita masih lagi dalam suasana berpantang kan? Apa yang kita kena buat kepada diri kita supaya kita boleh masuk dalam kumpulan orang saleh. Ketika selesai musibah itu, kita termasuk dalam kumpulan orang saleh. Saya fikir pada pertemuan yang silam ada satu dua perkara saya dah kongsi. Beliau ada buat nota. Saya ingat lebih kurang dalam 5 atau 6 perkara kita kongsi. Saya nak sambung sikit apa yang para ulama sebut. Bila satu ujian datang kepada kita, musibah kepada kita, para ulama sebut kepada kita, saya fikir yang kita kongsi hari itu lebih kurang 5 benda. Yang sambungan ini, ulama kita kata, bila sesuatu insiden berlaku dalam hidup kita, apa kita kena buat? Mereka kata, cari jalan memaafkan sesama kita. Cari jalan. Kadang-kadang kereta kita dilanggar orang. Dia langgar gedebam kata dia langgar, pecah cermin. Kita tengok kot cermin kita buka tu, kita dah panas, memang panas betul ya tengah hari. Jam lagi dia menambahkan panas kita. So silakan berurusan macam biasa, tapi cari jalan maafkan.
Cari jalan, khetiak jalan untuk maafkan. Kata seorang yang terkenal, Abu Qilabah, dalam Hilyatul Awliya, dia kata apa? Dia kata bila sampai kepada kita satu berita tentang saudara kita, maka berusahalah mencari alasan kenapa dia buat macam tu. Ataupun bahasa kita cakap, cuba cari jalan nak faham dia, nak faham situasi dia tu. Kalau kita tak jumpa alasan, pasal apa orang buat lagu ni? Kita pun tak ada alasan nak maaf dia, melainkan dia memang saja buat. Dia cucuk sana, dia cucuk sini. Kalau dalam rumah tangga, dia cucuk sana, dia cucuk pak mentua, dia cucuk mak mentua, ipak dua semua dia cucuk, semua buat musuh dengan kita. Dia cari jalan. Dan kita bila duduk tengok balik CCTV ni semua, memang dia buat dengan niat. Kata Abu Qilabah, dia kata cari jalan untuk memaafkan dia kerana Allah. Katalah pada diri kamu, Allah suka orang yang memaafkan orang, maafkan dia. Oh ikhwan, macam mana nak buat ni? Abang Mat boleh nampak agama ajak kita jadi macam mana agama proses kita. Sahabat Ramli boleh nampak? Boleh nampak hak saya cakap. Macam mana agama proses jiwa kita. Cari jalan maafkan orang. Macam mana sahabat Rizal? Sebab kalau suasana kita sakit, disakiti, kita tak akan nampak. Kita hanya akan rasa keadilan untuk kita. Mana keadilan untuk kita? Kita jangan fikir macam mana aku nak maafkan. Quran kata pada kita 104 An-Nisa dan 140 juga An-Nisa. Allah kata apa? Allah kata in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Allah kata kat kita, Allah kata in takunu ta'lamuna, kalau sekiranya mereka sakiti engkau. Ini dalam perang Uhud. Mereka sakiti engkau. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketahuilah mereka juga sakit macam mana mereka sakitkan engkau. Tuhan balas. Macam mana orang sakitkan kita, Tuhan kata, kalau kau rasa sakit, ketahuilah, kata Allah, fa innahum, mereka juga sakit macam mana engkau sakit. Orang yang menyakiti orang, dia tak pernah tak sakit, dia selalu dalam sakit. Itu 104. 140 lagi sekali Tuhan kata, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Sekiranya kau luka kerana perbuatan mereka, sesungguhnya mereka juga luka seperti engkau. Ya Allah. Jadi Aisyah bila turun ayat tadi, hati dia terhibur kan? Nabi dalam perang Uhud terhibur. Nabi tengok sahabat semua syahid. Pak saudara dia, sahabat-sahabat dia terputus jari, luka badan, bergelempangan. Allah kata kepada Nabi Muhammad, Allah kata iyamsaskum qarh, kalau kau melihat mereka melukakan engkau Muhammad, faqad massal qauma qarhun mithluhu, kaum yang melukakan kamu, mereka juga dilukakan oleh Allah macam kamu luka. Ya subhanallah. Kerana itu luka mereka lebih dalam. Maka apa yang kita kena buat? Cari jalan maafkan mereka supaya parut luka kita tak ada. Dengan kita maafkan mereka, luka mereka lagi dalam. Itu pertama. Kedua, ulama kita kata apa dia? Dalam suasana musibah, apa kita kena buat? Hiaskan diri kita dengan akhlak yang mulia. Hiaskan diri kita, perbaiki diri kita dengan akhlak yang mulia. Kata Al-Hasan Basri, Al-Hasan Basri kata apa? Dia kata hakikat akhlak itu apa dia? Hakikat akhlak itu melakukan benda yang baik, jangan sampai menyakiti orang lain. Tunjuklah wajah yang tersenyum walaupun pada pihak yang melukakan kita.
Itu hakikat pada akhlak. Kata Hasan Basri, ya Allah sebut dalam ayat, wa innaka la'ala khuluqil azim. Sungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang baik. Dan Nabi sebut dalam riwayat At-Tirmizi, Abi Darda, dinilai dengan yang sahih. Apa Nabi kata? Ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqil hasan. Nabi kata, apakah yang memberatkan al-mizan, timbangan seorang hamba pada hari kiamat, kalau bukan Nabi kata akhlak yang baik. Kan selalu kita akan katakan orang buat kita, takkan kita nak duduk diam? So orang buat kita kena bertindak, takkan kita nak duduk diam? So kita nak jadi orang bodoh selama-lamanya? Tak. Bila jadi sesuatu pada kita, benda pertama kita kena buat apa dia? Bezakan kita dengan dia. Bezakan lidah kita dengan lidah dia, tendungan mata kita dengan tendungan mata dia, jiwa kita dengan jiwa dia, persepsi kita dengan persepsi dia, karakter kita dengan karakter dia. Pertama sekali kita kena buat, bezakan kita dengan dia. Aku bukan macam hang dan hang bukan macam aku. Hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Apa Allah Ta'ala kata dalam Ali Imran? Wal'afina 'anil nas. Bagilah maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bagi maaf itu termasuk kebaikan, dan cinta Allah ada pada orang yang buat kebaikan. Ikhwan, saya fikir ini benda yang saya mudah cakap, tapi belum tentu boleh buat. Saya fikir antum yang dengar saya cakap, antum lebih cepat buat daripada saya yang bercakap. So nak bercakap apa mak kan? Bukan susah, cakap je lah. Tapi bila sampai praktikal, ya, bolehkah kita maaf? Sebab orang yang kita nak maaf ni orang luka kita. Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Madarijus Salikin, kitab yang sangat menarik kita baca. Dia kata apa, ikhwan? Ibn Qayyim kata, agama ini seluruhnya adalah akhlak. Agama ini seluruhnya adalah akhlak, karakter. Macam mana bercakap, macam mana berinteraksi, macam mana bertindak, macam mana membalas, macam mana memproses maklumat. Agama ni seluruhnya adalah akhlak. Dan dia kata, Ibn Qayyim kata, akhlak ini tak akan dapat tertegak melainkan dia ada 4 tiang yang utama. Tiang yang utama yang support akhlak. Secara hakikatnya manusia semua ada akhlak, kerana Allah telah jadikan kita di atas akhlak. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Itu akhlak paling suci. Anak Adam dilahirkan dalam keadaan bersih, tak ada dosa. Itu sumber akhlak. Cuma akhlak yang Tuhan bagi pada kita, kita proses ataupun kita biar dia runtuh, itu saja. Ibn Qayyim kata, bila Nabi dibangkitkan, dia dibangkitkan dengan akhlak, liutammima makarimal akhlak, ataupun liutammima salihul akhlak, untuk menyempurnakan kesalehan dalam akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk kita menjana akhlak kita, Ibn Qayyim kata, kita perlu 4 tiang yang kuat. 4 ini kena bagi dia kukuh, jangan bagi dia goyah. Kena bagi dia kukuh. Kalau rebah satu tiang, tiang yang 3 tadi tak kuat nak stand untuk dia. Maka bezakan kita dengan orang tidak ada akhlak. Imam Hujatul Islam pula kata apa? Dia kata ada lagi satu masalah, orang yang pada asalnya dikenali dengan rosak akhlak dia, lepas tu dia nak bangkit membina akhlak dia semula, lagi dia kena kukuhkan tiang ni. Dia start dengan tak ada akhlak, Allah bagi akhlak kat dia, lepas tu rosak akhlak dia. Dia pun hanyut, lintang pukang, lingkup bahasa kita. Lepas tu dia mendapat petunjuk Tuhan, dia nak mula nak bina balik akhlak dia. Dialah lebih penting untuk jaga, pasal tiang tu dah tak ada, dia nak bina balik. Apa kekuatan tiang yang 4 itu? Ibn Qayyim kata apa? Dia kata pertama, kata Ibn Qayyim, dalam membina akhlak yang saleh adalah sabar. Kenapa? Dia kata
sabar membuat seseorang itu sanggup memikul beban yang berat, menahan diri tidak marah dan tidak menyakiti orang lain. Sabar ini melahirkan sikap penyantun, sikap hati-hati, tidak gelabah dan menolak terburu-buru dalam berkeputusan. Sabar diperlukan untuk tiang pertama supaya akhlak itu dijulang. Ya ikhwan, pasal tu bila sahabat Nabi tegur satu kakak tu yang menangis tepi kubur, kan, Nabi pergi tegur dia, awak kak teriak mentara ni. Dia kata bukan anak hang yang mati. Dia tak tengok siapa pun. Nabi pun tak layan. Tapi datang sahabat tekak, oi Rasulullah tu. Dia tahu tiang sabak dia dah goyang. Dia pergi jumpa Rasulullah minta maaf. Maka Nabi kata apa? Sabak pada pukulan yang pertama. Ya. Kerana akhlak itu apa dia ikhwan? Akhlak itu dia buat satu orang kerana sabak tu dia buat satu orang mampu menahan bebanan. Bebanan macam Aisyah tadi. Ya Allah. Saya tak tahu lah Ustaz Nan. Kan? Kita ni daripada qaryah mana pun tak apalah, janji orang Penang. Qaryah mana tak kisah, janji dalam pulau. Jangan cari pasal. Kita punya apa? Angin kita tu lain macam. Orang dalam pulau ni kalau dia baik ikhwan, malaikat pun kalah. Orang dalam pulau ni sampai orang boleh tersilap, orang kata malaikat ke kawan ni punya baik. Jangan cari pasal. Dia kalau baik dengan orang, beli bukan kata kereta motor, anak dia bagi ke orang. Tak apalah, tak ada berkira apa. Tapi kalau bagi dia nak angin, jangan cari pasal dengan dia. Dia boleh gigit kulit darian. Jangan cari pasal. Bukan kata memerang, kulit darian dia tukar. Ya subhanallah. Masa tu kita kena torture, kena tekan, kena tu, kita jaga tiang sabar. Tiang sabar. Apa maksud sabar ikhwan? Tidak bertindak kasar dengan mulut, tidak bertindak kasar dengan perbuatan. Itu sabar. Apa dia? Habas. Menahan kawalan tindakan dan perkataan. Dua. Apa Imam Ibn Qayyim kata? Iffah. Itu adalah tiang yang kedua. Iffah. Bahasa Melayu kata apa ikhwan? Iffah ni menahan diri. Menahan diri daripada melakukan suatu perkara yang menjatuhkan maruah kita kalau orang tahu. Iffah. Itu adalah tiang kepada akhlak. Kerana apa yang kita buat, benda yang memalukan kita di luar pengetahuan orang, satu masa nanti benda tu diketahui orang, akan jatuh tiang iffah ini, akan jatuh. Pasal itu selalu Quran kata kepada kita, sunnah kata kepada kita, bertakwa kepada Allah ketika sir dan alaniyah, sirran wa alaniyah, ketika seorang-seorang dan ketika beramai. Kenapa yang kita buat masa seorang-seorang tu ada masa boleh diketahui orang, dia akan menjatuhkan kita punya maruah. Bila maruah kita jatuh, tiang iffah akan gugur. Sabar saja dia tak cukup, dia kena ada iffah. Sebab apa ikhwan? Iffah ini kata Imam Ibn Qayyim, dia akan bagi kepada kita kekuatan untuk menjauhi kehinaan dan keburukan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Tiang iffah kena ada. Terutama orang yang pernah rosak dulu, dia nak bangkit balik, dia akan lagi sukar. Orang akan kata dekat dia, oh ya subhanallah. Orang kata kucing kalau dah sekali dicuri ikan yang pertama kucing curi, betul. Kucing tu pergi makan di luar, dia tak makan dalam rumah, takut tuan dia haria dia. Dia pergi makan di luar. Datang laki tuan rumah tu ambil ikan nombor 2, kucing kena maki. Dia loh, mana ikan lagi seekor? Kucing. Dia ambil seekor, dia ambil lagi seekor. Rupanya yang ambil tu tuan kucing. Kucing akan kena. Ya ikhwan.
Semua kesalahan orang nunggu, orang tak percaya kat dia. Orang tak percaya. Kita dah berubah, pakai serban lagu ni pun. Orang kata serban boleh beli. Tak apa lagu tu. Dia bagi tahu Abu Jahal pun pakai serban, tak mampu. Main dekat serban dia kata. Orang Arab pakai serban pun duk langgar tu ni. Mampu kita. Itu nama dia Aifah. Selalu diberi penekanan. Kata Luqman kepada anak dia kan. Pesan pada anak dia. Kalau kau buat dosa anakku, dosa yang bersembunyi itu kau sembunyi. Lepas tu kau ambil dosa tu kau buah dalam sakhrah, batu yang pejai. Kau nak pergi sembunyi di langit, kau nak sembunyi di dalam bumi yang dalam sekali. Ya'ti bi Allah. Sampai masa Tuhan buat keluar hang jahanam. Innallaha latifun khabir. Nangis anak dia. Jadi tiang ifah itu penting. 2, 3 kata dia. Apa dia? Tiang yang ketiga, Ibn Qayyim kata berani. Orang berakhlak ni dia kena ada tiang berani. Kenapa? Kerana berani itu membuat satu-satu orang mampu untuk keluar dan berpisah dari satu keadaan kepada satu keadaan. Dari satu keadaan yang sangat dia suka. Dia suka keadaan itu, tapi dia kena keluar. Tapi dia suka keadaan tu, tapi akhlak menyuruh dia keluar. Maka berani ini akan membuat dia mampu menanggung risiko setelah dia keluar. Tiang yang ketiga berani. Ya. Sebab nanti orang akan mula bercakap, lama dah kita ada berhenti rokok apa 2-3 tahun, kita tengok sahabat-sahabat kita berhenti rokok, kita pun bagi nasihat. Sahabat, kalau boleh berhentilah rokok. Pira, oi, ni dajjal ni lah bagi rokok kat aku malam. Kena dajjal. Dia lagi bagi nasihat kat aku berhenti rokok. Dia ni lah. Ya'jud, Ma'jud ni semua dia ni lah. Dia ni lah suruh aku isap rokok. Dulu lah dia buat alim depan aku. Berani mengambil risiko. Mengambil risiko. Saya ada pengalaman dengan kawan-kawan dalam penjara dulu. Keluar jadi muazzin. Pergi balik kampung semua jadi Tok Bilal. Masa dalam penjara ajak jadi azan-azan ni semua. Keluar jadi Tok Bilal. Bila saya jumpa, dia bercerita dengan saya, Ustaz, mula-mula nak azan dulu Ustaz, ketak. Dalam surau tu ada kipas, ada aircon, tapi baju belakang basah. Pasal apa? First time nak jadi orang baik. Yang kedua, bila kita azan, sekampung nak keluar. Keluar-keluar, dia tengok, alamak, pusher ni azan, pusher ni azan. Weh, pusher azan. Dia pun terus panggil dia Bilal pusher. Subhanallah. Terbaik muka Ustaz. Tapi apapun Allah yang tolong saya. Ya, berani ikhwan. Lepas itu agama suruh kita jauhi dosa. Kerana dosa akan bawa malapetaka dalam hidup. Suatu masa nanti. Ya. Lepas itu bila kita tetap kerana Tuhan, kita nak keluar daripada keadaan Allah tak redha kepada keadaan Allah redha, kita kena berani. Setelah kita tahu kata kita tak boleh lama. Ada satu kitab ikhwan, nama dia Manah. Mim nun ha kecil. Manah Al-Qudsiyah. Kita ni dulu duk baca lama. Kitab ni dia menghimpunkan nasihat-nasihat dalam bentuk kejiwaan. Dia sebut dalam kitab tu, dia kata salasatun la yanfa'u istighfarihim. Ada 3 orang kalau mereka berdoa, mereka beristighfar, istighfar mereka tak berguna langsung, tak ada manfaat. Dan ini ada kaitan dengan yang ni, yang tajuk ketiga ni. Ini bukan hadis, ini kitab, nama dia Manah. Manah ni asal kitab mensyarahkan kepada kitab Al-Hikam Syekh Atta. Apa nama Atta? Syekh Atta Al-Askandari. Hikam ni bermakna kitab yang penuh dengan kata-kata hikmah. Dia bukan hadis, dia tak ada hadis. Dia cuma kata-kata hikmah yang diambil daripada Syekh Atta'illah. Saya tertarik dengan perkataan dia tu. Dia kata ada 3
golongan manusia, kalau mereka ni beristighfar, istighfar tu tak ada manfaat pada dia. Seolah-olah dia kata, seolah-olah bila dia kata astaghfirullah, istighfar itu kata kat dia, istighfar tu jawab ke dia, tapi dia tak dengar. Dia buat gambaran lagu tu. Bila dia beristighfar, istighfar tu kata kat dia, bagaimana mungkin Tuhan terima engkau? Bagaimana mungkin aku ni berguna pada engkau, sedangkan benda ni kau tak tinggal lagi? Dia istighfar lagi. Istighfar tu kata dekat dia, bagaimana kau beristighfar sedangkan yang ni kau tak tinggal? Kau tak boleh padu antara istighfar dengan benda tu. Tinggalkan yang ni. Bergunalah aku pada engkau. Dia sebut 3 yang ada kaitan dengan benda ni. Kerana dulu saya teringat masa ustaz yang baca kitab ni, dia cerita masa dia baca kitab Manih ni, dia cerita pengalaman dia. Bila dia baca kitab tu, ada orang dengar, dan kemudian orang tu datang jumpa dia. Kebetulan yang tiga benda yang ustaz ni cakap ni ada pada diri kawan tu. Kawan tu datang dengan teriak, dan dia cerita pengalaman tu. Saya teringat, saya tak telah cuba cerita pasal orang tu, saya nak cerita pasal kitab tu kata Manih sebut. Apa dia kata? Istighfar siapa? Dia kata istighfar seorang laki-laki. Dia sebut laki-laki lah, termasuk perempuan. Istighfar seorang laki-laki setelah dia buat satu dosa. Dosa apa dia buat? Dosa, dia ada seorang perempuan, yang perempuan ini dia simpan sekadar untuk zina saja. Dia sara hidup perempuan tu. Bila dia nak memuaskan nafsu dia main kat perempuan ni. Lepas tu dia tinggal. Bila dia teringat nafsu dia main. Habis-habis dia buat lagu tu, dia kata astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam kitab Manih ni kata apa dia? Istighfar tu kata pada dia. Dia kata, wahai hamba Allah, istighfar yang kamu buat ni sangat berguna pada Tuhan. Tetapi kau masih tak tinggal benda dia. Tinggallah wanita itu, Allah akan ampun dosa kau. Tinggallah wanita itu. Tu ustaz tu ceritalah pengalaman dia. Ada orang bertemu dengan dia. Orang tu kata, saya betul-betul berada dalam dilema tu. Dia kata, saya baru tahu betapa hidup saya ni sia. Dia kata, saya baru tahu. Kita istighfar. Istighfar tu kata pada kita, Tuhan pasti akan ampun kau. Tuhan pasti akan ampun kau. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tapi tinggal benda tu. Jangan bawa aku dan benda tu menghadap Tuhan. Kerana aku lawan daripada benda itu. Kalau laki-laki dia kata perempuan simpanan. Kalau perempuan dia panggil laki simpanan. Gigolo. Oh, saya tak bisa dengar bahasa tu. Saya selalu dengar subhanallah, alhamdulillah kan. Saya melawak bang. Orang Penang mau tak dengar. Orang Garu pun kita tahu. Satu, dua siapa dia? Dua, seorang yang beristighfar tapi dengan sedap, dengan tahu apa dia? Dia makan harta orang. Dia ambil harta orang. Dengan tahu. Bukan dengan tak perasan, dengan perasan. Bahkan dia pesan pada keluarga dia, sebelum Pak Menakah hang ambil, biar tukar nama bang. Ni aku tengah duk hidup ni kan. Tengah aku tengah duk hidup, kita pakat dengan lawyer, nama tu kita betul bang. Pak Menakah hampa tu bukan cerdik sangat, tapi anak-anak dia cerdik. Sebelum anak dia cerdik, hampa pun bukan cerdik sangat, hampa pun bodoh juga. Biar tukar bang. Aku mati selesai. Dia semayang, dia istighfar. Istighfar tu kata dekat dia, wahai saudara, pulangkanlah harta orang, Tuhan ampun kau. Pulangkan balik harta orang. Jangan kau makan harta mereka. Pulangkan balik, pulangkan balik, pulangkan balik. Dan yang ketiga, siapa dia? Yang ketiga ni saya antara ingat dengan syak, tapi saya lebih yakin yang ni, iaitu seorang yang beristighfar pada Allah. Saya lebih yakin yang ni, seorang yang beristighfar pada Allah, astagfirullah, astagfirullah, bila
selepas dia bawa satu aib kawan dia kepada kawan yang lain. Dia aib dengan apa? Dia aib dengan kemahuan dia, dengan sendirinya. Dan dia tahu apa yang kawan dia buat tu tak ada kena-mengena dengan dia, tapi dia saja nak bawa. Habis-habis dia cerita tu, dia kata astagfirullah, astagfirullah. Istighfar tu kata, saudaraku, pergi minta maaf ke dia. Allah terima taubat kamu, pergi minta maaf ke dia. Dalam kitab Manah kata 3 benda ni memerlukan keberanian, ya Ibn Qayyim sebut ni. Ya ikhwan, senangkah satu orang nak tinggal benda yang dia buat tu? Kita pergi jumpa kawan-kawan kita di lorong Garu, pakcik, jangan juga saya lagu tu, saya lalulah, bukan lalu, lorong tu lalu, pakcik pun lalu, jangan juga saya macam tu. Kita pergi, kita sabar. Allah penyayang, Allah pengampun, Allah pengampun. Kita pun tahu, mereka pun tahu. Tapi kita kata, sahabat, Allah ampun kau, tinggalkan yang ni. Dia dengar kita suruh dia tinggal lagu tu, sama macam kita dengar dia kata ke kita, pakcik, Allah pengampun, Allah pengampun, tinggalkan sembahyang, Allah tetap akan ampun. Kita dengar tu, kita pernah guna, hang suruh aku tinggal sembahyang. Lepas tu dia kata pula kepada kita, pakcik suruh saya tinggal pekerjaan saya, habis saya nak terdarah apa? Susah ya kawan. Dia perlu apa? Keberanian untuk mengambil risiko. Sebab sama ada laki-laki atau perempuan, kalau laki-laki simpan perempuan, perempuan simpan laki-laki, kalau orang tahu selepas itu, apa akan jadi kat dia? Hancur hidup dia, pakcik. Orang tak percaya dengan dia, orang tak akan terima dia. 100 tahun pun orang akan kata dekat dia, hang buruk, hang buruk, hang buruk. Hang semayang je tungi langgang, tak ada bagus punya orang. Maka dalam membina tiang akhlak diperlukan berani. Macam Ustaz Nan ceritakan, sahabat dengar ayat Arab turun ni, duduk di tangan ni, boleh baling buang, pecah buang, ambil risiko. Mudmin, apa dia? Apa? Edited. Melayu panggil pasal korang lah Melayu sikit. Kecagih. Bukan korang ajak, korang Melayu. Tapi pecah buang, ambil risiko. Ketak badan nak jadi apa, ambil risiko. Berani mengambil risiko. Ya. Pasal tu sahabat, apa, bila Nabi tanya pada sahabat, tahu tak ribah ni apa dia? Mengumpat ni apa dia? Kan? Apa Nabi kata pada sahabat? Mengumpat ni benda betul. Memang benda betul. Hang kata tu betul, ada ke dia? Tetapi kenapa hang nak kata? Kenapa hang nak sebut buruk dia? Memang hang sebut tu betul. Semua betul. Tapi Allah turun ayat, bukan kata pada kawan yang buat benda tak elok tu, pada kawan yang bawa benda tak elok tu. Wailul likulli humazatin lumazah. Allah kata celaka ni si pembawa mulut ni, celaka Tuhan kata. Habis kawan yang buat tu tak celaka, confirm kawan tu celaka, tapi dia sembunyi maksiat dia. Kenapa hampir angkat pergi bawa ke orang? Orang tak tahu. Lah dia tahu kerana hang. Kalau kawan tu tahu maksiat kawan ni kerana si pembuat tu cerita, itu lain bab. Itu ada hadis dia. Kullu ummati mu'afan. Semua umat aku dimaafkan kecuali orang yang bercerita sendiri maksiat dia buat. Allah tutup, dia pergi buka. Allah tutup malam, dia buka siang. Allah tutup siang, dia buka tengah malam. Dia tak akan diampun. Tapi dia tutup, dia cari jalan tutup, dia tahu aib, hang pergi bawa pasal apa? Allah maki pada orang ni, wailul likulli humazatin lumazah. Ya Allah Tuhan, bukan Tuhan bela orang buat salah, dah, tapi dia buat salah, dia tutup. Datang ayat Quran, la tajassasu, jangan pergi apa? Tajassus. Apa Melayu panggil? Pergi cari-cari, duk pergi selidik, kan, duk pergi bahasa kita lah pakcik kan, piriki. Piriki kawan tu punya dosa. Dengar kata dia duduk tikang kedai kok ni, piriki. Maghrib je piriki nombor keluar.
Bukan dia nak beli, dia nak tengok betul ke Pak Haji tu pi. Tengok-tengok betul, dia snap satu gambar. Dia kata inilah kodok kata kat hamba. Allah maki dia. Kenapa kau tak jasus? Kenapa kau nak pergi siasat dia buat ke dia tak buat? Apa kena mengena dia dengan kau? Dia tutup. Ini ikhwan, si pembuat dosa datang kepada Nabi. Si pembuat dosa. Dia cerita apa dia buat. Nabi kata apa kat dia? Hang gila. Nabi beralih muka. Bukan Nabi dengar daripada orang kedua. Tuan punya badan. Nabi kata kau minta ampun pada Allah. Bukankah kau semayang bersama kami? Allah ampun kau. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Maka orang nak berubah kepada akhlak baik ni dia perlu apa? Berani. Dan yang akhir keempat apa dia? Dia perlu ada adil. Adil supaya stand dia betul. Bila dia memilih nak buat baik, dia berada betul-betul di atas persimpangan antara jahat. Bila dia pilih nak buat baik, dia duduk tengah-tengah. Balik ni baik, balik ni jahat. Dan dia boleh condong bila-bila masa ke salah satu tu. Maka dia adil. Dia menerima kebaikan itu pada masa dia. Dia tolak kejahatan itu pada masa dia. Ya, dia adil. Imam Ibn Qayyim kata apa ikhwan? Sifat sabar, aifah, berani dan adil. Ini adalah sifat yang menjadi 4 tiang kepada akhlak kita. Ada 4 tiang ni kita boleh bina akhlak kita. Ini dia sebut di mana? Dalam buku dia Madarijus Salikin. Lagi ulama ada sebut lagi, tapi saya tak boleh sebut dah. Pasal apa? 9-10 dah. Mamak ni kau dapat main pun memang lupa diri betul. Tak boleh sebut dah. Jadi saya akan sebut pada masanya akan datang. InsyaAllah ikhwan, semoga apa yang kita kongsi ini ada kebaikan khususnya dekat diri saya sendiri dan kepada kita semua. Dan kita sambung pada perkataan sabar sebagai konsekuensi menghadapi kesusahan dan kesulitan. Bila kita susah, kita sabar. Sebab sabar itu dia respon daripada hubungan kita dengan Tuhan. Macam mana kita kena sabar? Kita tengok pada masa yang akan datang insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka